Penggunaan istilah makanan sunnah digunakan secara meluas terutamanya oleh peniaga untuk melariskan produk. Trend menggunakan kurma, kismis, delima serta madu dalam pelbagai produk dikatakan kerana khasiatnya. Wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki mengupas sejauh mana istilah makanan sunnah itu dieksploitasi dalam produk makanan, ubatan dan kosmetik dengan label produk sunnah. Penggunaan istilah makanan sunnah bermula daripada kandungan yang dihasilkan oleh produk tersebut, iaitu bahan-bahan yang digunakan ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sama ada secara keseluruhan atau sebahagian kecil. Ia merujuk makanan terbaik, makanan yang memenuhi kriteria penjagaan kesihatan tubuh badan, makanan yang bersifat wahyu berasaskan kepada nas Al-Quran dan hadis, dan makanan yang pernah diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui media sosial, ada penjual yang begitu berani menyatakan produk yang dijual merupakan makanan sunnah dan ia tidak perlu kelulusan Kementerian Kesihatan. Malah, ada juga produk yang dipromosikan pihak tertentu menerusi pengumuman yang dibuat sebagai selingan ketika program ceramah di masjid dan surau. Menurut Ahli Majlis Fatwa Perlis Dr. Kamilin Jamilin, takwilan makanan sunnah perlu dilihat dalam skop yang lebih luas tanpa merujuk kepada bahan makanan tertentu sahaja. Saya boleh kata banyak produk-produk itu juga mengeksploitasi nama-nama makanan yang ada dalam Quran dan Hadis sebagai satu produk komersial. Contohnya dalam Quran bila disebut tentang delima, okey kita campur apa sahaja. Kalau delima ni kita campur itu ini, maka kita kata dia sebagai makanan sunnah. Macam yang saya sebut tadi, mereka akan petik apa sahaja, especially kalau ada produk tu kurma. Tambahnya, ada juga makanan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW kerana ia merupakan budaya pemakanan masyarakat Arab yang dikategorikan sebagai sunnah jibiliyah. Bagi pensyarah Jabatan Pemakanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Profesor Nurhaizan Muhammad Isa, pengambilan makanan sunnah seperti kurma jika diambil secara semula jadi sememangnya bagus kerana ia kaya dengan fiber. Namun jika ia dicampur dengan bahan lain lalu menjadi satu produk, dibimbangi aktiviti bioaktif makanan terbabit terganggu. Ada juga makanan di mana bila kita gabungkan banyak-banyak, dia akan memberi kesan antagonis. Iaitu bermaksud dia akan merendahkan lagi keberkesanan sesuatu produk tu. Jadi antagonis ni sebenarnya adalah bahan yang menghalang banyaklah. Dia boleh menghalang dari segi penyerapan vitamin, mineral, dia menghalang dari segi aktiviti nutrien semula jadi. Jadi dia tidak memberi kebaikan. Dalam pada itu, menurut laman sesawang berkaitan fatwa, Kelelaan JAKIM, menggunakan perkataan makanan sunnah untuk tujuan komersial adalah dilarang kerana dibimbangi berlakunya unsur penipuan terhadap produk-produk tersebut. Justru pengguna perlu bijak dan peniaga pula jangan ambil kesempatan. Laporan Hamdi Fahmi Ahmad Zaki, TV3.